Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 6 kursus UICL 2302 akan membincangkan isu bertajuk pembedahan plastik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Farhanum Ayuni, Azra Muhammad dan Afrina Syafiqah. Seperti yang semua tahu, pembedahan plastik telah berkembang secara meluas di seluruh dunia semenjak sedekad yang lalu. Peranan media sosial dan masyarakat moden telah mempengaruhi generasi muda untuk berbangga dan telus tentang pengubah sains kosmetik. Dr. Nia Banks, pemilik Bukes Art Institute of Plastic Surgery berkata, permintaan pembedahan plastik telah meningkat dengan drastik semasa pandemik. Penduduk Amerika yang bekerja dari rumah banyak menghabiskan masa dengan melihat diri mereka dalam kamera dan melayari sosial media sehingga menyebabkan mereka berasa tidak gembira dengan keadaan fizikal mereka. Keadaan ini membawa kepada keinginan untuk melakukan pembedahan plastik. Pembedahan plastik adalah proses yang melibatkan pembentukan semula atau membaik pulih anggota badan manusia. Pembedahan plastik terbahagi kepada dua. Jenis pertama adalah pembedahan membaik pulih, di mana ia dijalankan untuk memulihkan anggota badan yang tidak normal yang berpunca daripada kecederaan atau kecacatan. Manakala jenis yang kedua adalah pembedahan kosmetik, di mana ia dilakukan atas faktor kecantikan. Hubungan antara agama dan manusia. Hubungan dengan agama. Dalam perspektif Islam, hukum melakukan pembedahan plastik terbahagi kepada dua, iaitu hukum asal melakukan pembedahan plastik tanpa keperluan adalah diharamkan syarak. Hukum ini dikeluarkan berdasarkan hadis Rasulullah daripada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang mentatu dan yang meminta ditatu, wanita-wanita yang mencukur alis demi mencari keindahan dan mengubah ciptaan Allah. Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahawa mengubah ciptaan Allah dengan tujuan kecantikan adalah diharamkan. Hukum yang seterusnya adalah harus. Hukum harus sekiranya terdapat fizikal kita yang memberikan mudarat ataupun keaiban. Terdapat sebuah hadis daripada Asma' bin Yazid bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan dirinya daripada memakan daging saudaranya dengan perbuatan mengumpat, maka menjadi hak ke atas Allah untuk membebaskannya daripada neraka. Menurut Syekh Abdul Karim Mustafa Abu Sulaiman Al-Nadwi Hafizahullah, salah seorang pakar rujukan fiqh dan hadis di Mesir, hadis ini adalah dalil bahawa pembedahan menghilangkan aib berkenaan adalah diharuskan bagi mengelakkan orang melakukan umpatan ke atas dirinya kerana aibnya. Hubungan dengan manusia. Keyakinan seseorang dapat ditingkatkan kerana keaiban pada dirinya dapat diubah. Pembedahan plastik juga dapat membantu mengatasi masalah fizikal yang mengganggu kesihatan. Sebagai contoh, payudara yang terlalu besar yang menyebabkan sakit belakang boleh diatasi dengan pembedahan mengecilkan payudara. Pembedahan plastik membantu manusia yang obses dengan kecantikan diri untuk melakukan pelbagai perubahan pada diri mereka. Seterusnya, terlihat pada nilai dan etika pada pembedahan plastik. Pertama, ia meningkatkan kesedaran berkenaan pembedahan plastik kepada masyarakat. Kedua, ia memberi peluang kepada yang kurang bernasib baik tentang jalan alternatif untuk meningkatkan kualiti hidup melalui pembedahan plastik. Dan yang ketiga, memberi inspirasi untuk meningkatkan penyelidikan berkenaan pembedahan plastik dalam masyarakat tempatan bagi membantu penduduk memerlukan dengan kos yang lebih berpatutan. Terdapat beberapa kesan pembedahan plastik. Kesan negatif, ia memberi risiko kesihatan seperti anestesia, isu mati dan pneumonia. Dia juga mengakibatkan pembaziran wang kerana kos pembedahan plastik yang kebiasaannya tinggi dan keinginan untuk melakukan pembedahan plastik untuk kecantikan semata-mata kerana terpengaruh dengan media. Tetapi, ada juga kebaikannya. Dari segi kesan positif, ia dapat meningkatkan keyakinan diri, perbaiki kekurangan fizikal yang mengganggu kehidupan harian dan meningkatkan kualiti hidup. Seterusnya, ayuh kita lihat peranan sains dalam kehidupan di mana kita akan fokuskan kepada pembedahan plastik. Jadi, apakah peranan pembedahan plastik dalam kehidupan? Antara peranan utama yang kita akan fokuskan pada hari ini ialah yang pertama ialah untuk bertujuan perubatan dan pemulihan. Yang kedua adalah bertujuan untuk kecantikan dan akhir sekali adalah berperanan untuk kelihatan lebih muda. Jadi, ayuh kita lihat satu persatu peranan ini. Yang pertama ialah perubatan dan pemulihan. Jadi, konteks yang dimaksudkan ialah pembedahan plastik ini berperanan untuk merawat kesakitan dan memulihkan kecacatan yang semula jadi ataupun berpunca daripada kemalangan. Sebagai contoh ialah pembedahan untuk mulut yang sombing, pembentukan semula bentuk muka dan yang terakhir adalah menampal kulit yang melecur. Seterusnya, peranan kedua ialah untuk kecantikan. Pembedahan plastik ini dapat memberikan kecantikan kepada orang dengan membentuk semula wajah mengikut kemahuan pesakitnya. Seperti contoh, membesarkan mata, membancungkan hidung dan yang terakhir adalah menebalkan bibir. Peranan yang terakhir ialah pembedahan plastik berperanan untuk kelihatan lebih muda. Pembedahan plastik ini dapat menegangkan kulit wajah sekaligus menjadikan wajah kelihatan lebih muda. Sebagai contoh, proses facelift yang digunakan dalam pembedahan plastik dapat menegangkan kulit dan dapat menghilangkan kedutan pada wajah. Secara kesimpulannya, pembedahan plastik ini telah wujud dari zaman dahulu lagi. Dengan kemajuan teknologi zaman kini, pembedahan plastik telah berkembang secara pesat. Pada asalnya, ia bertujuan untuk memperbaiki kecacatan.
tetapi sekarang digunakan untuk penukaran penampilan. Yang kedua, risiko pembedahan ini semakin berkurang. Lalu, ia dapat memberi jaminan kepada individu untuk melakukan pembedahan plastik ini. Dan yang terakhir adalah mampu meningkatkan keyakinan diri seseorang, di mana dengan menjalankan pembedahan plastik yang mampu memperbaiki kecacatan pada diri mereka. Dengan itu, sekian. Terima kasih daripada kami.